Nak tengok senario pengundi wanita. Yang terbaru ni jumlah wanita yang berdaftar ialah 6.6 juta lah, mungkin 6.7 juta atau 50.23%. Berbanding dengan pengundi lelaki 6.6 jugalah atau 49.7%. Jadi kita lihat di sini bahawa SPR mengatakan memang pengundi wanita yang ramai di Malaysia. Jadi kita nak lihatnya peranan mereka Mana dalam konteks pilihan raya ni memang mereka mainkan peranan sikit. Kalau apa bezanya 1%, lebih peratus, saya rasa 1% kalau juta dia dekat 200-300 ribu yang boleh menukar pattern pola pengundian PRU 13 pada 5 bulan Okey. Kemudian yang paling ramai ialah di Pulau Pinang, Terengganu, Perak wanita yang paling signifikan mereka ramai di situ. Kemudian umumnya peratus pulau mengundi oleh pengundi wanita lebih ramai berbanding dengan pengundi lelaki. Jadi dalam kajian kita perempuan ni paling ramai yang turut mengundi. Jadi itu sebablah kita melihat bahawa perbezaan antara lelaki dengan wanita dalam jumlah pengundi amat signifikan kalau kita percaturkan pada pilihan raya kali ini Okey. Kemudian kita lihat pula, ini kita senario wanita lah, sebab kita nak pastikan cili itu supaya jangan berpecah kita nak pastikan puaskan hati wanita. Kita lihat ni 2012 peratus wanita dalam Dewan Rakyat. Kita lihat kita lihat sampai 2008 99 dengan 2008 sama je 10%. 10% maknanya kalau Dewan Rakyat dua-dua masa itu dia mungkin pertama sekali ni, kalau Dewan Parlimen ni 2022. So kalau 10% mungkin dalam 20 lebih orang macam tu 20. Jadi kita lihat bahawa peratusan wanita dalam Dewan Rakyat itu memang kita tidak nampak berubah. Jadi ini nanti kita lihat macam mana kita nak bincang. Itu sebabnya kita lihat bahawa ini wanita tak puas hati Kali ini kita nak kasih wanita puas hati Okey. Kemudian menteri pula kita ambil 2012 Kita lihat menteri dan timbalan menteri. Menteri itu daripada 29 menteri kita lihat lelaki 2 sahaja perempuan, iaitu 6.90, dan timbalan menteri 7, iaitu 17.5%. Ini senario dia Jadi itu sebab dalam baru-baru ini kita lihat wanita mahukan at least 30% dalam membuat keputusan. Jadi termasuklah menteri dan menteri dan juga di pengarah-pengarah JLC Okey. Kemudian kita pergi kepada ahli Dewan Rakyat kita lihat perempuan hanya ada BN ada 13, iaitu 9.3% daripada total tu Kemudian PAS ada 3, DAP ada 4, PKR ada 3, dan jumlahnya 23 saja wanita di dalam ahli Dewan Rakyat. Jadi di sini kita melihat senario bahawa wanita itu tidak berapa ramai yang berada di jawatan kerajaan ataupun menteri dan juga di kawasan parlimen Jadi ini pernah kalau semalam kita baca, saya rasa Marina Mahathir mengatakan bahawa wanita ni hanya 10% saja dan beliau mencadangkan supaya ditingkatkan. Ini juga kita lihat dalam manifesto nanti macam mana wanita itu diperkasakan Bukan di dalam ahli Dewan Negara, ini senator dilantik Kita lihat dalam BN 11 orang saja, PKR tiada, DAP tiada, PAS ada 1. Mana senator ni boleh dilantik oleh kerajaan negeri PAS pernah melantik 1. Jadi ini senario kita ada kedudukan wanita sekarang di Malaysia sebagai menteri, timbalan menteri, parlimen, DUN dan juga senator. Okey. Okey, kita lihatlah mungkin saya ini banyak sebab saya membincangkan segi hasil kajian saya banyak mirip kepada kajian, mungkin boring sikit lah, ini banyak data sebab saya memang apa yang saya nak bentangkan tu mesti ada data
So kita lihat ciri pengundi wanita. Ada keseluruhannya kita lihat ciri-ciri pengundi wanita ni cara umumnya. Mungkin mungkin wanita boleh ni lah bincang semula betul tak betul ya. Dia kata umum kita kata sangat lemah lembut wanita ni. Ya, dia mudah, kemudian dia sangat berhati-hati buat keputusan ya. Kemudian identifikasi parti yang tinggi ya. Kalau dia kata UMNO lah ya. Kalau dia kata PKR lah. Tapi dia lembut sifatnya ya. Maknanya dia mudah mendengar ya. Kita kalau kita pergi baru ni dengan NCW, kalau kita dengar cerita dia dengar ya. Kemudian kadang-kadang dia pun berang ya. Kadang-kadang dia pun marah, tapi akhirnya dia boleh ya menerima itu. Sangat susah beralih ke parti lain. Saya rasa perempuan adalah paling setia ya kepada parti. Nanti mungkin kita lihat ya macam mana kesetiaan itu ya. Kemudian segmen pengundi wanita yang kita lihat iaitu pengundi wanita luar bandar, pengundi wanita kelas menengah dan pengundi wanita. Jadi kita lihat ciri-ciri ini caralah ya yang mungkin kita dapat. Kita lihat yang wanita luar bandar. Wanita luar bandar seperti yang kita pergi ya, dia banyak sangat konservatif lah ya. Orang tua yang pernah mengundi 2-3 kali ya. Dia sampai 50 tahun, 60 tahun kita jumpa ya, dia konservatif sifatnya. Kesetiaan pada parti yang tinggi. Ini selalunya mereka yang luar bandar yang tua-tua ni die hard ya. Memang hardcore punya pengundi ya. Dia memang setia. Kemudian kebiasaannya mengikut suami. Jika suami bertukar parti, isteri kebiasaan akan bertukar. Namun ada juga isteri yang tetap kekal dengan pihak asal. Jadi memang ya, dia ada satu teori lah, dia panggil teori bilik tidur bedroom theory. Dia ni katakanlah kalau suami tu parti BN ya, mungkin dia nak tidur, yang nak undi parti apa ni esok ni? Dia mesti ikut suami dia. Mestilah bang, abang BN, saya pun BN. Jadi teori ni memang berkesan ya. Bedroom theory maknanya dalam politik ni dia mengikut suami. Tetapi kadang-kadang tu yang ada sifat-sifat isteri yang mungkin dia terpengaruh, dia ego sikit ya. Queen control ya. Maknanya tak ada lembut lah. Kalau gitu, abang dia kata jangan undi, saya PKR, undi PKR ya. Berani abang dia ketuk dengan periuk kan. Kita ada pernah ada satu kes tu memang sampai masuk hospital, suami dia ketuk dengan periuk ya. Sampai periuk tu, kepala suami tu masuk dalam periuk situ ya. Jadi yang kita lihat bahawa keseriusannya yang wanita ni ya. Kempen rumah ke rumah. Jadi macam mana mereka ni, dia kempen rumah ke rumah pernah kita buat ya. Masa pilihan kecil tu kita pergi ya. Kemudian wanita ni selalu dari dapur ke dapur, dia cerita macam-macam. Ini yang orang kampung ya. Kalau saya di Sabak Bernam, saya nak macam itu ya. Kita pergi, mereka pergi kampung, borak-borak macam ni. Orang kampung ya, orang tradisional konservatif bentuknya. Dan kurang terdedah dengan media baru. Dia cerita dekat surau, dia pergi dekat masa mengaji ya. Ini yang sifat-sifat kita lihat di luar bandar ya. Kemudian di bandar, ini mungkin nanti kita boleh bincang lah. Kalau tak betulkanlah saya. Ini kita punya kajian persepsi je. Kemudian independen bentuknya pengundi middle class macam saudari lah saya rasa yang berkerjaya ya. Terdedah dengan media baru, tidak terikat dengan pilihan suami, sangat peka dengan isu-isu wanita ya. Contohnya antaranya kesaksamaan gender, isu keselamatan wanita dan lain-lain. Jadi ini yang bentuk minda, yang bentuk macam mana ideologi politik itu dibawa berdasarkan pada status mereka. Dan memang dalam kajian kita pun status ekonomi ini mempengaruh ya pola pengundian. Kalau dia perempuan yang middle class yang berkejaya, memang pandangan dia berbeza ya. Itu juga mereka yang terdedah pada internet, yang media sosial ni ya, yang sentiasa bawa iPad ni, sentiasa bawa itu ya, duduk kedai kopi buka iPad tu. Ini orang-orang macam ni lah. Kita lihat bahawa independen bentuknya, maknanya dia mementingkan isu-isu gender yang rapat pada mereka. Jadi mereka lah nanti yang kita lihat yang marah sangat ya. Satu kes baru ini sampai Ketua Wanita UMNO pada keluar dia tanding bebas ya. Ini orang-orang macam ni lah, penyokong ini lah yang kita lihat dia akan mengubah ya situasi macam tu. Okey. Kemudian yang muda ni susah kita nak predik ya. Muda ni ada yang garang ni tak garang ya.
Kalau di sini semua garang-garang ni, saya rasa Madeline ni garang ya. Ingat kalau suami dia tak undi so undi apa dia, kalau tak undi dia tampar sekali ya. Garang-garang semua ni orang Sarawak macam Jun semua ya. Okey. Dia kata kurang minat dengan politik wanita muda, namun mudah mengikut pilihan suami jika sudah berkahwin. Akhirnya dia kalau abang mana-mana bolehlah janji bedroom theory tu berlaku lah ya. Sangat terdedah dengan media baru, namun lebih bersifat sosial ya. Kemudian kurang agresif berbanding dengan pemuda muda lelaki. Jadi ini antara lontaran yang kita lihat ya. Yang ini secara umum ya. Mungkin berbeza. Kalau orang dia sekolah agama mungkin berbeza, sekolah pendidikan yang berbeza. Ini cara amnya kita lihat inilah perlakuan wanita yang kita kena pujuk, yang kita kalau pandai kita pujuk tak masalah. Tapi dia setia ya. Selalunya kepada parti. Kita tak tahu mungkin sekarang hanya yang muda ni yang berbeza, hanya yang mereka di universiti, mereka kerjaya ni mungkin kesetiaan tu kadang-kadang setia, kadang-kadang tak setia ya. Masalah sosialisasi tadi. Sosialisasi kita memang mempengaruhi minda kita dan di mana juga kita tinggal, isu persekitaran kita.